Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Saya meminta Menteri Pengangkutan menyatakan sejauh manakah bilangan penerbangan dan pengendalian penumpang untuk lapangan terbang di Malaysia telah kembali ke tahap sebelum COVID-19. Dan apakah pencapaian ketepatan waktu on-time performance penerbangan domestik untuk tahun 2022 dan 2023 serta langkah kawal selia yang diambil untuk melindungi pengguna daripada masalah kelewatan dan pembatalan penerbangan. Puan Yang Ketua, untuk makluman ahli yang berhormat, tahap pemulihan jumlah penerbangan antara Januari hingga Oktober 2023 adalah pada kadar 74.1% ataupun 381,475 penerbangan berbanding 514,896 penerbangan untuk tempoh yang sama pada tahun 2019. Bagi maksud pengendalian penumpang, lapangan-lapangan terbang di Malaysia telah mengendalikan seramai 109,428,322 penumpang bagi tahun 2019. Pada tahun 2022, jumlah ini telah menurun sehingga 54,8 juta penumpang ataupun 50,1% berbanding bilangan penumpang yang direkodkan pada tahun 2019. Sehingga bulan September 2023, lapangan-lapangan terbang di Malaysia telah mengendalikan seramai 62,8 juta penumpang. Pihak kerajaan mensasarkan peningkatan bilangan penumpang pada tahun ini adalah sebanyak 87,8 juta penumpang, iaitu 80,6% berbanding bilangan penumpang yang direkodkan pada tahun 2019. Jumlah penumpang dijangka kembali ke tahap pra-pandemik pada tahun hadapan. Tahap pemulihan keseluruhan jumlah penumpang adalah pada kadar 77,5% antara Januari hingga September 2023 berbanding tempoh yang sama pada tahun 2019. Pemulihan yang terbaik adalah penumpang domestik pada kadar 84,4%, diikuti penumpang ASEAN pada 77,5% dan 63,4% untuk penumpang destinasi antarabangsa yang lain. Berkaitan pencapaian ketepatan waktu ataupun on-time performance, bagi penerbangan domestik, syarikat-syarikat penerbangan Malaysia telah merekodkan pencapaian 79% untuk suku ketiga 2023 berbanding 82% pada suku kedua 2023. Perincian pencapaian ketepatan waktu bagi suku ketiga 2023 adalah seperti berikut. Untuk SKS Airways 95%, Maswing 93%, Batik Air 82%, Firefly 77%, Malaysia Airlines 74% dan Air Asia 74%. Di samping itu, MEFCOM juga dalam proses menentukan taraf prestasi bagi pencapaian ketepatan dan kadar pembatalan penerbangan bagi syarikat penerbangan Malaysia. Proses ini dianggarkan akan selesai pada suku pertama 2024. Terima kasih. Sibu. Saya, Puan Yang di-Pertua. Saya tidak tahu sama ada kerajaan dan menteri berpuas hati dengan on-time performance syarikat penerbangan setakat ini. Bayangkan, seorang pekerja yang lewat melaporkan kerja sehari dua hari tiap-tiap minggu. Sudah tentu kena tegur dan amaran daripada majikatnya. Jadi Malaysia Airlines dan Air Asia, tadi kita nampak prestasi mereka 26% atau satu suku daripada jumlah penerbangan domestik adalah tidak on time. Lewat lebih 30 minit. Dan juga mengapa sekarang lewat 30 minit. Jadi soalan saya mengenai masalah on time ini, adakah kerajaan akan memberikan amaran dan mendenda syarikat penerbangan ini yang gagal menepati waktu ini? Jadi saya minta penjelasan dari kementerian. Pertamanya, kelewatan penerbangan ini ada pelbagai faktor. Ada perkara-perkara yang di luar kawalan syarikat penerbangan. Cuaca umpamanya, macam mana nak kawal cuaca? Kalau cuaca tak baik, kapal terbang macam mana nak terbang? Jadi itu kena difahami. Bukannya syarikat-syarikat penerbangan sengaja melewat-lewatkan penerbangan mereka. Tetapi saya bersetuju bahawa ada banyak perkara yang perlu kita tambah baik, yang perlu kita perbaiki. Bukan sahaja syarikat penerbangan, tetapi juga lapangan terbang, juga air traffic management. Juga kena ketahui bahawa pengurusan trafik udara ini juga bukannya di bawah syarikat penerbangan. Itu pertama. Yang keduanya, memang dari segi ke arah untuk memperbaiki dan juga meningkatkan pencapaian syarikat-syarikat penerbangan dalam on-time performance ini,
Kerajaan ataupun melalui MEFCOM akan juga mengambil tindakan sekiranya syarikat penerbangan gagal mematuhi Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Malaysia. Ini sesuatu yang kita akan cari satu pendekatan bagaimana meletakkan satu sasaran on-time performance, dan kalau mereka tak dapat mencapai on-time performance itu, maka kemungkinan ada sesuatu tindakan yang akan diambil. Namun begitu, seperti yang saya katakan, ada pelbagai faktor yang perlu diambil kira. Dan bukannya satu-satu faktor saja itu syarikat penerbangan. Memang kita akan sentiasa memantau dan kita juga akan meminta supaya syarikat-syarikat penerbangan ini dapat menguruskan jadual-jadual mereka dengan lebih baik. Terima kasih. Kepala Kerai. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Apakah langkah yang diambil oleh pihak kementerian bagi memastikan schedule penerbangan ini kembali kepada asal ataupun kembali stabil? Contohnya ialah kalau domestik, Kota Baru Kuala Lumpur contohnya sebelum ini bermula seawal 6.45 pagi dan balik semula daripada Kuala Lumpur Kota Baru 10.35 malam. Ini bermakna jika seorang itu mempunyai satu tugasan di Kuala Lumpur boleh mengikuti jadual ini dan sangat sesuai. Berbanding pada hari ini, penerbangan seawal pagi bermula 8 pagi dan berakhir sekitar 7 atau 8 malam untuk penerbangan domestik. Ini contoh. Yang kedua, jika bagi contoh internasional, isu berkaitan dengan penerbangan ke Arab Saudi ataupun ke Jeddah. Walaupun dia sudah ada pada hari 3 kali sehari, tetapi jadualnya tidak tetap. Kalau kita tahu MH150 ini, jadualnya tetap. Tapi hari ini walaupun 3 kali sehari, tapi jadual tidak berubah-ubah. Ini menyukarkan penumpang untuk menyusun masa yang sesuai. Soalan yang kedua yang berhormat pengurusi ialah berkaitan dengan tambang mahal, khususnya penerbangan domestik lah. Bukan sahaja ke Sabah, Sarawak, bahkan ke Kota Baru sekalipun, apalagi di musim cuti sekolah dan perayaan. Apakah usaha pihak kementerian yang terkini lah dalam menangani isu ini, dan apakah hasil perbincangan yang Mohd Menteri dengan pihak syarikat penerbangan bagi memastikan harga tiket kapal terbang ini dapat dijual dengan harga yang munasabah dan tidak membebankan? Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang pertamanya dari segi jadual, memang seperti yang saya katakan, kita belum sampai balik kepada kapasiti tahun 2019 ataupun pra-pandemik. Malah kapal-kapal terbang ataupun pesawat-pesawat yang digunakan itu masih belum mencapai kepada tahap sebelum ini. Kerana apabila semasa pandemik, kebanyakan pesawat-pesawat ini kena grounded. Apabila kena grounded, mereka apabila nak hidupkan kembali operasi mereka, setiap pesawat itu perlu ada MRO dia. Jadi memang dia mengambil masa. Setakat ini seperti yang saya katakan, jumlah kapasiti dia mungkin dalam 80% sahaja. Jadi dalam masa beberapa bulan akan datang, kapasiti akan terus ditambah. Lebih banyak pesawat akan beroperasi semula dan kita akan cuba menyelesaikan isu jadual tersebut. Ia juga ada berkaitan dengan harga. Kerana harga ini dia ada banyak faktor juga sekarang ini. Yang pertamanya kerana peningkatan US dollar menjadikan kos operasi semua syarikat penerbangan meningkat mendadak. Dari segi harga minyak pesawat, dari segi sewa pesawat, dia meningkat dengan begitu mendadak. Namun begitu, kita amat mengharapkan supaya lebih banyak penawaran, lebih banyak kapasiti, lebih banyak pesawat terbang. Sekiranya lebih banyak kapasiti, maka penawaran itu lebih banyak, maka ia juga dapat mengimbangkan harga tiket kapal terbang ini. Terima kasih. Minta satu lagi. Yang Berhormat, Ketua sekarang Dipertua. tamatlah sesi